yang saya hormati dan dirahmati Tuan Imam, semua jemaah muslimin dan muslimat yang berada dalam masjid ini pada ketika ini, sama-sama kita bersyukur kerana kita sedang berada dalam bulan penghulu segala bulan Ramadan. Kita sedang berada dalam masjid Buyutullah, rumah Allah, dan kita sedang melakukan satu perjuangan besar, yaitu siap menentang nafsu syaitan. InsyaAllah pada tazkirah ringkas kali ini saya anggap mukaddimah bagi tazkirah yang berikut selepas ini, yaitu saya nampaknya berdasarkan kepada Selasa selepas Zuhur dan setiap hari Khamis, minggu kedua dan keempat. Jadi pada petang hari ini, inilah mukaddimah saya, yaitu kita selalu kedengaran dan kita juga melafazkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 2 bulan yang lalu, ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Berilah kesempatan kami hidup untuk beramal dalam bulan Ramadan yang seharusnya menjadi tonggak asas dalam perjuangan kita pada hari ini dan seterusnya. Diikuti dengan doa Allahumma barik lana Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatkanlah kami dalam bulan Ramadan, bantulah kami untuk melakukan siam dan qiyam, yakni puasa dan beribadat 2 waktu malam. Diikuti dengan doa Allahumma khtim lana syahra Ramadan biridwanik. Ya Allah, ya Tuhanku, selesaikan Ramadan tahun ini sepenuhnya dengan dikerumuni oleh keredaan-Mu, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin muslimat, para jemaah, saya ingin mengambil kesempatan, kita sedang dalam perjuangan sekarang. Kita mesti berhati-hati supaya jangan terseliuh, jangan tergelincir dari matlamat asas, yaitu menta'abbud, menyerah diri kepada Allah dengan melakukan perintah yang berdaulat dan agung, yaitu puasa dalam bulan Ramadan. Ketahuilah semua bahawa dalam bulan Ramadan ada beberapa perkara yang mesti kita yakinkan semula setelah kita tahu. Bagi yang seangkatan dengan saya, kita tahu bahawa dalam bulan Ramadan kita diwajibkan puasa. Saya minta sama-sama kita yakinkan kalimah puasa itu dengan melaksanakan secara yang sesempurna mungkin. Jangan hendaknya berlaku sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Sebab di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud ramainya orang yang puasa, tapi puasanya lapar dan dahaga sahaja yang bolehnya, yang diperolehinya. Kita berpuasa dalam bulan Ramadan, sebelah bulan lain daripada Ramadan tidak ada puasa fardu. Kita bertarawih dalam bulan Ramadan, tidak ada tarawih dalam bulan lain daripada Ramadan. Ramadan juga memiliki keistimewaan kerana dia mempunyai Lailatul Qadar. Cukup saya rasa
kita renung, toleh balik renung, tafakkur, tadabbur, tafahum dalam diri kita untuk melakukan tiga-tiga ibadat tahun ini yang paling cemerlang dan indah bagi kita. Barangkali saya tidak menuduh ada di antara kita walaupun 30 tahun dah melakukan taat puasa ini, tapi caranya statik, caranya mendatar. Ya, kalau boleh saya sebut sikit, ya, puasa terbahagi kepada 3 kategori. Satu, puasa orang awam, puasa orang ramai, puasa kebanyakan orang. Saya minta sekali lagi para jemaah yang bersama saya dalam mukaddimah saya hari ini, tolong sama-sama kita perhati supaya jangan kita terlibat dengan mana yang tidak diingini. Puasa di kategori pertama ialah puasa orang ramai. Ramai kumpulan ni puasa cara ni, iaitu berniat di waktu malam dan tidak makan dan tidak minum di siang hari. Itu saja. Itu puasa orang ramai. Ketahuilah semua, puasa itu adalah puasa yang bermutu rendah. Puasa yang rendah sekali, harga murah di sisi Allah. Sekarang insya-Allah, oleh kerana kita semua dengan izin Allah kita berada dalam keadaan damai, sihat, dengan berkat bulan Ramadan tahun ini, dan ada kemungkinan di antara kita para jemaah yang Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir baginya. Sama ada saya atau siapa, wallah la nadri wa la na'rif, kita tidak tahu selepas ini apa yang berlaku. Sekarang puasa yang pertama tadi itu berniat di waktu malam, tidak makan di siang hari, itu puasa ramai kumpulannya orang awam, dan ketahuilah puasa itu puasa yang bermutu rendah. Namun tahap takak atau makam dan derajah yang kedua, kategori yang kedua ialah puasa orang khawas. Khawas ni atas sikit, atas, bukan atas sikit, atas banyak. Derajahnya sangat istimewa berbanding dengan orang awam tadi, iaitu tidak makan, berniat di waktu malam, tidak makan dan tidak minum, dan tidak melakukan maksiat di siang hari. Siapa masyarakat? Oh, ni kita nak anjak ni. Kalau boleh, saya nak doa je pada diri saya, keluarga saya dan para jemaah yang bersama saya. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita hari ini, hari yang ketiga. InsyaAllah yang berbaki ni 27 atau 26 hari lagi ni, Allah beri kekuatan kepada kita untuk membetul semula, melurus betulkan puasa kita daripada keadaan biasa, kelah yang pertama tadi kepada kelah yang kedua, iaitu tidak makan, berniat di waktu malam, tidak makan di siang hari, dan tidak melakukan maksiat zahir dan batin. Apabila sebut maksiat, sekali lagi saya dan kita patut ucap alhamdulillah, kerana kita tidak terlibat dengan maksiat al-kabair, maksiat besar. Saya rasa sekali lagi alhamdulillah, kita semua yang di depan saya pada ketika ini tidak terlibat dengan maksiat besar. Agaknya begitulah, iaitu seperti yang disebut-sebut zina, togok arak, judi, rompak, sama, bunuh, sebagainya. Alhamdulillah kita tidak terlibat. Tapi ingat, tidak ada orang yang tidak berdosa dalam dosa-dosa kecil, kita kata. Sehingga di sana keluar satu kaedah, satu hukum, la saghira
ma'al israr. Jangan berasa kecil kalau buat sokmo. Jangan berasa dosa itu kecil kalau duk buat sokmo. Walas kabirata ma'al istighfar. Sebaliknya, dia tidak akan menjadi dosa besar kalau duk taubat sokmo. Satu perkara yang patut kita sedar, apabila kita biasa buat satu-satu perkara yang kadang-kadang menjadi tabiat kepada kita, tabiat tak molek, apabila berlarutan kita buat benda tu, tidak sedar benda tu salah. Apabila kita biasa buat satu-satu benda, lama kita lok duk biasa gitu, lama sikit dia tak sedar bahawa benda tu buruk, jijik, salah dan dosa. Dia ralik, bahkan wal-iyazubillah, bahkan dia berasa molek, patut dan betul sekalipun jelas salahnya. Itu yang kita nak tengok sikit lah. Saya tak tahulah macam mana gaya hidup kita. Kita ada gaya yang tersendiri. Ada orang tiap-tiap hari dia gurau, tiap-tiap hari dia telatah, sikit nak bohong juga. Ingat, zaman-zaman saya dulu tak belajar pembatalan pahala puasa. Kita belajar batal puasa kita jika memasukkan sesuatu ke dalam rongga, sama ada makan dan minum atau memasukkan sesuatu dalam rongga, batal puasa, habis cerita. Tapi bila kita anjak sikit ilmu kita, di sana ada lagi yang perlu kita perhati, bahawa Rasulullah bersabda, khamsun yuftirna as-sa'im, 5 perkara batal puasa. Batal puasa. Orang-orang yang cermat, tok guru yang cermat, dia kata batal pahala puasa. Pada saya sama je lah. Kalau batal pahala puasa, tak boleh apa-apa, masuk dalam golongan sabda Rasulullah tadi. Ramainya orang puasa tetapi tak boleh apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Besarnya kita ni kok jadi tabiat ialah daripada 5 yang Rasulullah sebut itu, khamsun yuftimna as-sa'im, 5 perkara batal pahala puasa. Satu daripadanya al-kadhib, pelawak. Kadang-kadang bila biasa terdengar jugalah, kerana biasa benda yang tak patut bohong, pelawak pun kita pelawak, kerana sudah menjadi gaya kita, gaya orang itulah. Ya'zubillah. Satu kalimah saja yang menunjukkan kepada pembohongan sudah cukup. Puasa itu lapar saja. Dan yang kedua, ghibah, mengupak. Siang malam untuk mengajar definisi atau ta'rif mengupak. Pada saya tak perlu kitab panjang-panjang, tak perlu kitab lebar-lebar, tak perlu majlis besar-besar. Sudah cukup tazkirah begini, bahawa mengupak itu menceritakan, menyebut hal seseorang yang dia sendiri tidak suka sekalipun betul. Cerita yang kita cerita tu betul, tapi tuang yang ampunya tak suka. Ngupak namanya. Hak yang kita kata ngupak tu bukan ngupak, tu fitnah. Hak ia sungguh, hak dok kita kata tu, itu bukan ngupak, tu ibu lagi, itu fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, lebih teruk dahsyat daripada bunuh lagi. Hak kita kata ngupak sama dia, hak tu bukan ngupak, fitnah. Hak ni ngupak ni, kita menceritakan hal seseorang siapa-siapa saja, benda tu betul tapi tuan dia tak suka. Contohnya, kita katalah ada seorang nak kata apa, selalunya dalam buku yang cerita renek botok, ada orang renek, maka kita katalah aku pergi Muhammad renek tadi, ataupun aku pergi Muhammad botok tadi. Dia betul dia botok dan benar dia renek, tapi dia tak suka, dia sambung, dia suka. Macam tu
Jadi kita tak pelawak tu, tapi oleh kerana Tuhan dia tak suka walaupun benar, itu namanya ngepak. Saya nak ringkas serengkah mungkin dalam tazkirah mukaddimah saya hari ini. Ingat para jemaah yang bersama saya, kita sedang berjuang sekarang. Berazamlah dengan bulat, mohon kepada Allah siang malam supaya puasa kita seterusnya ni lebih baik daripada lepas-lepas dah. Saya ni ada pengalaman kerana barangkali Tuhan panjangkan umur saya. Sebagai contoh, baru-baru ni kita sambut Nisfu Sya'ban. Dari segi sambutan tu, kehadiran masjid tu, kita boleh salut. Semua masjid full, penuh. Tapi dari segi penghayatannya, tidak keterlaluan kalau saya kata memalukan. Tak maaf, yang kecil hati cuma nak akak sikit. Memalukan. Bapa tak malu. Kita mari sembahyang maghrib, isyak, baca Yasin 3 kali, subuh esok tidak kelihatan lagi. Jangan-jangan bulan Ramadan juga begitu. Ya, ada orang dia kuci dah, lapang. Bila lapang mesti balik, tak usah kuci lagi. Jangan kuci, jangan buat keputusan lapang. Bukan saya cakap tentang aku tak usah kuci. Aku nak mayang lapang je, tak payah terus mayang ikut pergi. Takut Tuhan beri kekuatan malam tu berasa segar. Berasa segar, molek-molek ada, boleh 20. Sakat mana kelebihan 20 dengan 8 tu semula kita bahas. Tapi maknanya jangan kuci lapang. Bila lapang, tinggal 4 sah daripada 12 sah. Cara kita kuci, tak usah kuci lagi. Nak sembahyang tarawih ni, yang pertama aku sembahyang 2 rakaat. Aku sembahyang 2 rakaat. Takut boleh terus sampai 20. Sebab ada orang dia kuci lapang semua. Sedangkan di Mekah tiap-tiap tahun tak ada pun Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Saya cakap bukan hukum dari segi apa yang berlaku. Masjidil Haram dan Masjidil Madinah tak ada lapang pun. Tak ada 20 semua. Di Mekah tiap-tiap tahun. Tapi sini balik buat gitu. Tu salah langkah saya rasa. Kita kira semula. Yang lepas hak tahun ni. Ada beberapa perkara, kalau saya boleh panjangkan, insya-Allah apabila jatuh matahari hari Sabtu baru ni, sepatutnya checklist kita terus berjalan, terpampar di dinding rumah kita. Checklist apa yang patut kita buat apabila jatuh matahari pada 30 hari bulan Sya'ban baru ni. Patut jalan selalu dah. Jalan selalu dah. Hinggalah hari ni, hari yang ketiga, kita boleh bilang apa yang kita buat. Kalau tak ada penambahan daripada biasa, tahun-tahun biasa 10, 15 tahun, bahkan tahun lepas tak ada tambah, statik jawab dia. Tidak beruntung, tak banyak mana untungnya. Wallahualam, saya rasa kita akan sambung tazkirah saya insya-Allah. Cuma hari ini nak minta buat balik pandangan saya ni, walaupun tak seberapa dengan hasrat. Ya Allah ya Tuhanku, ada doa di sana. Rabbana wafiqna li ta'atika. Ya Allah ya Tuhanku, tolong aku, dorong aku, taufikkan aku untuk melakukan taat kepadamu. Itu saja. Ya Allah ya Tuhanku. Cuba najak sekali malam ni, insya-Allah bangun ketiga sekali. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kekuatan kepadaku untuk mentaatimu. Apa itu taat? 2 perkara. Kalau tak nama taat, buat yang disuruh berdasarkan kepada sunnah, tinggal yang dilarang. Peningkatan bila berlaku 2 ni, insya-Allah kita akan berlaku. Kita akan meningkat daripada seorang hamba Allah yang biasa kepada seorang hamba yang lebih baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.